Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada anak-anak murid cikgu sekalian. Pada hari ini kita nak belajar mata pelajaran sejarah tahun 4 di bawah tajuk 1 Mari Belajar Sejarah, Unit 3 Sejarah Sekolah. Jadi sebelum kita nak belajar sejarah dalam ruang lingkup yang lebih luas, kita perlulah mempelajari sejarah yang yang terdekat dengan kita. Okay, perkara-perkara yang dekat dengan kita. Okay, yang pertama sekali seperti dalam buku teks muka surat 30 sejarah tahun 4 ini, iaitu kita nak belajar berkenaan dengan sejarah sekolah. Kenapa kita perlu belajar sejarah sekolah ni? Sejarah sekolah ni kita tengok sinopsis di sini. Sejarah sekolah perlu dipelajari supaya kita dapat mengenali latar belakang sekolah. Pengetahuan tentang sejarah sekolah membolehkan kita mengenali sekolah dengan lebih mendalam. Unit ini membincangkan nama, alamat, lokasi, sejarah dan maklumat lengkap sekolah. Jadi cikgu harap anda semua dah bersedia dengan buku teks dan boleh buka muka surat 30. Okey, muka surat 30. Kalau anda semua tengok dekat sini, dalam buku teks ni ada Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat terletak di Nibong Tebal, Pulau Pinang. Baik, murid-murid, apa yang kita akan pelajari? Yang pertama sekali, kita akan mempelajari bagaimana untuk kita menyatakan nama dan alamat sekolah. Yang kedua, kita nak mengenal pasti lokasi sekolah. Yang ketiga, kita nak belajar menjelaskan sejarah sekolah. Yang keempat, kita nak belajar untuk menghuraikan maklumat sekolah dengan lengkap. Pada video kali ini, kita nak fokuskan kepada perkara 1 dan 2. Okey, iaitu menyatakan nama dan alamat sekolah dan juga mengenal pasti lokasi sekolah. Baiklah, kita tengok muka surat 32. Okey, tempatku menimba ilmu. Sekolah merupakan tempat untuk menimba ilmu. Pelbagai aktiviti diadakan di sekolah seperti pertandingan sukan, bercerita, kuis dan pidato. Hafi, apa yang sedang kamu baca? Saya sedang membaca tentang pertandingan kuis sejarah yang dianjurkan di Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Wah, menarik tu. Di manakah sekolah tersebut? Sekolah itu terletak di Pulau Pinang. Okey. Anda berminat menyertai pertandingan kuis sejarah yang akan diadakan di Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Lengkapkan borang penyertaan di bawah. Jadi, sekiranya anda berminat untuk menyertai kuis tersebut, jadi anda perlu isi borang. Okay, saya berminat untuk menyertai pertandingan kuis sejarah. Okay, nama penuh, nama dan alamat sekolah. Kebiasaannya macam itulah. Sekiranya kita nak menyertai apa-apa pertandingan, apa-apa peraduan, jadi kita perlu isi borang yang mana borang tersebut memerlukan kita untuk mengisi nama dan alamat sekolah. Okey, kita sama-sama tengok muka surat 33 pula. Setiap sekolah mempunyai namanya yang tersendiri. Nama sekolah merupakan identiti sesebuah sekolah. Nama sekolah lazimnya diambil sempena dengan nama tempat, jalan atau tokoh yang terkenal. Alamat sekolah pula mengandungi maklumat nama tempat, nama jalan, poskod dan nama negeri. Alamat memudahkan kita mencari lokasi tersebut. Terdapat juga sekolah yang tidak mempunyai alamat lengkap dan menggunakan alamat di tempat lain. Kebiasaannya kita tengok di sekeliling kita, di kawasan kita, di dalam negeri kita ataupun di negeri-negeri lain, kebiasaannya sekolah-sekolah ni diambil, nama sekolah ni diambil bersempena dengan nama tempat tersebut. Okey, sebagai contoh, jikalau di Melaka ni, kita ada Sekolah Kebangsaan Sungai Udang. Jadi ia mengambil bersempena nama tempat tersebut. Okey, iaitu Pekan Sungai Udang. Ada juga sekolah yang bernama SK ataupun
Sekolah Kebangsaan Bacang. Jadi dia mengambil nama bersempena dengan tempat tersebut yang bernama Bacang, kawasan Bacang. Ataupun kita pergi keluar sikit, Sekolah Kebangsaan Bangi. Jadi dia berada di dalam daerah Bangi, iaitu di Selangor. Tetapi ada juga yang mengambil namanya diambil daripada perkara-perkara lain selain daripada nama tempat. Cikgu bagi satu contoh. Di kampung cikgu ada satu sekolah, nama dia Sekolah Kebangsaan Paya Ara. Jadi sebenarnya kawasan itu bukanlah nama tempatnya Paya Ara, tetapi di depan sekolah ada banyak pokok ara. Jadi dia mengambil nama bersempena dengan pokok tersebut. Okey, nama itu tak ada masalah. Okey, sebab apa, kita boleh isi, letak saja apa-apa nama. Tetapi kalau kita tengok kebiasaannya sekarang ni, mana-mana sekolah dia akan mengambil nama bersempena dengan nama tempat tersebut. Jadi dia lebih mudah. Dan dalam setiap alamat sekolah itu pula, ianya mengandungi maklumat nama tempat, nama jalan, poskod dan nama negeri. Okey, sebagai contoh kita ambil di sini. Okey. Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahan. Ini dia punya nama tempat dia. Okey. Nama jalan. Apa nama jalan dia? Nama jalan dia ialah Jalan Sempadan. Okey. Kemudian poskod. Ini dia punya poskod. 143 Sifar. Kemudian di dalam daerah mana? Dalam daerah Seberang Perai. Okay, kawasan ni kawasan Nibong Tebal. Dalam negeri Pulau Pinang. Okey. Kemudian kita tengok Sekolah Kebangsaan Salarom. Nama tempat tu Salarom. Jalannya jalan apa? Jalan Sepulut Kalabakan. Okey. Peti surat 62, dia ada poskod di situ. 89,957. 89957. Kemudian ada nama daerah dia. Kemudian nama negeri. Okey, dan sekolah pula ada macam-macam jenis. Okey, ada sekolah kebangsaan, ada sekolah jenis kebangsaan. Okey, kalau kita tengok dekat sini, sekolah jenis kebangsaan ada C kurungan dalam. So C tu bermaksudnya apa? Bermaksudnya Cina. Sekolah jenis kebangsaan Cina. Dan kalau kamu tengok dekat sini bawah ni, sekolah jenis kebangsaan dalam kurungan T, Taman Tun Aminah. Jadi T tu apa? T tu merujuk kepada Tamil. Sekolah jenis kebangsaan Tamil, Taman Tun Aminah. Okay, kita tengok maklumat di bawah ni. Tahukah anda terdapat pelbagai aliran sekolah di negara kita? Okay, sekolah kebangsaan SK menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Sekolah jenis kebangsaan SJK menggunakan bahasa Cina atau bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Okey. Baiklah. Okey, sekarang kita nak tengok pula macam mana kita nak mengetahui lokasi sekolah kita. Okey. Lokasi sekolah saya. Tahukah anda lokasi sekolah saya? Okey. Zaman sekarang adalah sangat mudah untuk kita mencari lokasi sesebuah tempat. Kerana apa? Kerana zaman sekarang teknologi sudah canggih. Tidak seperti dulu-dulu. Okay? 10 tahun, 20 tahun dulu, kita tak ada teknologi-teknologi yang membantu kita untuk mengenal pasti ataupun mencari satu-satu lokasi dengan mudah. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, okey, zaman sekarang ni kita dah ada Waze, kita dah ada Google Map, dan kita type saja, kita dah boleh dapat menjejaki ataupun kita pergi ke mana-mana lokasi yang kita nak pergilah. Alright. Okey, tengok di sini. Lokasi Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat
mudah dicari dengan menggunakan aplikasi yang terkini. Di manakah lokasi Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat? Okey. Nampak? Cikgu percaya kalau kamu pun tahu untuk cari lokasi satu tempat tu, betul tak, menggunakan telefon bimbit kamu. Baik. Kita tengok di sini muka surat 35. Okey. Sekolah saya terletak di lokasi yang strategik dan mudah dikunjungi dengan menggunakan jalan raya. Mercu tanda yang berhampiran dengan sekolah saya ialah Masjid Permatang Tok Mahat, Hospital Parit Bunta dan stesen KTM Parit Bunta. Okey. Kita tengok di sini ada plan lokasi dia. Okey, plan lokasi Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat. Jadi kita tengok dekat sini. Okey. Kalau kamu perasan ada satu perkataan yang penting di situ, iaitu mercu tanda. Apakah itu mercu tanda? Kita tengok di sini. Mercu tanda iaitu sesuatu objek yang mudah dikenal pasti seperti bangunan, pokok atau binaan sebagai panduan menentukan lokasi sesuatu tempat. Jadi dengan adanya mercu tanda, kita mudah untuk mengenal pasti lokasi sesuatu tempat yang kita nak cari. Okay, seperti contoh dalam buku teks ni. Okay, di kawasan Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat ini, ada beberapa mercu tanda yang memudahkan kita untuk mencari sekolah tersebut. Iaitu yang pertama sekali, sekolah tersebut berhampiran dengan Masjid Permatang Tok Mahat. Kemudian di sekitar sekolah, di seberang jalan sekolah tersebut juga ada Hospital Parit Bunta. Dan ada juga stesen KTM Parit Bunta. Jadi apa guna mercu tanda ni? Mercu tanda ini digunakan sekiranya kita kurang arif dengan ataupun kita tak pernah dengar nama sekolah tersebut. Jadi dengan adanya mercu tanda ni, mungkin ada satu ataupun dua mercu tanda yang kita tahu kita nak pergi ke tempat tersebut. Jadi kita tahu, oh, sekolah kebangsaan ni dia berhampiran dengan Masjid Permatang Tok Mahat. Jadi kita akan pergi menuju ke kawasan Masjid Permatang Tok Mahat ni, dan kita akan dapat sampai ataupun pergi ke Sekolah Permatang Tok Mahat itu dengan mudah. Okey, sekiranya kita tidak ada penggunaan teknologi seperti Waze dan Google Map. Alright. Okey, ini seperti yang kita bincang tadi. Apakah mercu tanda di sekitar Sekolah Kebangsaan Permatang Tok Mahat? Inilah, okey. Mercu tanda ni adalah masjid, hospital dan juga stesen KTM Parit Bunta. Baik, jadi cikgu rasa untuk dua perkara tersebut kita cukup sampai di sini. Dan cikgu akan bagi latihan dan kamu perlu buatlah latihan yang cikgu bagi sebentar lagi. Baiklah, sekian, terima kasih.